Assalamualaikum semua, kami pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia yang kini sedang menuntut subjek Extracurricular Experiential Learning Excel UKQE 3001 Seksyen 14 di bawah bimbingan dan penilaian Dr. Aini Najwa binti Azmi. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Nasrullah bin Muhammad Yasin, Muhammad Aimin Arif bin Yusof, Muhammad Alif Ali bin Cik Abbas, Nasim bin Milau Awaj dan saya Muhammad Afiq Aiman bin Zahari. Kami telah diminta untuk melaksanakan satu program selama 1 hari yang dapat membantu memupuk serta menambah baik atribut siswazah dalam kalangan pelajar UTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nasrullah dan saya akan membentangkan tentang atribut siswazah UTM. Jadi pertama sekali kita perlu tahu apa itu atribut siswazah. Atribut siswazah adalah kualiti, kemahiran dan pemahaman yang harus diasah dan dikembangkan oleh para pelajar selagi mereka berada di institusi tersebut. Jadi di UTM, pihak universiti telah membahagikan atribut siswazah ini kepada 7 bahagian, iaitu yang pertama kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir secara kritis, kewarganegaraan global, kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan, kemahiran perusahaan, adaptasi dan juga kesarjanaan. Jadi kumpulan kami telah menyediakan satu borang soal sidik yang bertujuan untuk mendapatkan data berkenaan isu atribut siswazah UTM dan juga tinjauan awal berkenaan program kami. Jadi berikut merupakan data yang kami perolehi daripada responden seramai 30 orang berkenaan atribut siswazah yang kurang dimiliki oleh pelajar UTM. 3 atribut siswazah yang paling kurang dimiliki oleh para pelajar ialah yang pertama kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran berkomunikasi dan juga kewarganegaraan global. Berdasarkan data yang kami perolehi ini, dapat kami simpulkan bahawa 3 atribut siswazah yang kurang dimiliki ini disebabkan oleh beberapa faktor. Bagi kewarganegaraan global, pelajar kurang faham dan pengetahuan tentang dunia luar yang menyebabkan mereka sukar untuk melibatkan diri dengan dunia luar. Seterusnya, untuk kemahiran berkomunikasi, pelajar kurang yakin untuk berkomunikasi terutamanya apabila memerlukan penggunaan bahasa selain bahasa ibunda. Dan terakhir sekali ialah kemahiran berfikir secara kritis. Pelajar kurang terdedah dengan aktiviti yang memerlukan fikiran secara kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya kita akan beralih kepada perincian program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aimin Arif bin Yusof. Jadi saya ingin membentang mengenai nama dan perincian program. Nama program kami adalah Sparta Extreme Sport. Jadi program ini merupakan program physical battle relay sport program. Ia dijalankan selama sehari dan melibatkan 10 kumpulan, di mana 10 kumpulan tersebut terdiri daripada 10 ahli kumpulan bagi setiap pasukan. Program ini juga mempunyai beberapa checkpoint dan hanya sebahagian sahaja daripada ahli pasukan yang akan mewakili setiap checkpoint. Contohnya seperti 3 orang bagi setiap checkpoint. Dan pemenang ditentukan adalah melalui pengiraan masa. Jadi siapa yang paling cepat dialah ditentukan sebagai pemenang. Jadi kita terus kepada sesi program. Sesi pertama merupakan The Firefighter Wall, Wreck-It Raf, kayak. Di sesi pertama ini, game yang berada di sesi pertama ini memerlukan pemikiran kreatif daripada para peserta untuk menyelesaikan masalah. Sesi kedua pula adalah Run and Gun dan Flash Wheelie. Sesi kedua ini memerlukan menguji ketahanan mental dan fizikal para peserta dan juga menguji stamina para peserta. Dan sesi ketiga adalah Team Wipeout. Team Wipeout ni memerlukan komunikasi dan juga kerjasama yang kuat daripada para peserta. Jadi seterusnya, sasaran peserta kita adalah pelajar UTM, sudah semestinya. Dan tarikh adalah 20 pada 20 hari bulan 12 tahun 2021 yang dijangkakan berakhirnya COVID. Dan tamu jemputan kita adalah Farah N yang merupakan atlet negara kita, Alif Satan yang merupakan Iron Man negara kita dan juga Rizal American iaitu Menteri Menteri Belia dan Sukan. Jadi seterusnya kita bergerak kepada lokasi. Lokasi adalah di dalam UTM saja dan seluruh kawasan termasuklah Padang, Padang Kawat dan sebagainya. Jadi ini merupakan jadual mengenai program kami.
iaitu 21 hari persediaan awal di mana persediaan penganjur memulakan untuk menyediakan kertas kerja, kad jemputan, menyiapkan kawasan program, cari sponsor dan sebagainya. Jadi peserta pula pada masa ini perlu mengisi borang penyertaan dan membuat pembayaran dan melakukan persediaan fizikal dan mental seperti stretching dulu atau berjogging dulu. Dan pada hari program, pada waktu pagi, aktiviti yang pertama adalah pendaftaran peserta seperti biasa dan ucapan daripada pengarah program dan juga perasmian daripada dekan UTM dan tetamu undangan. Jadi kita ada senam robik dan sesi pertama pun dijalankan. Jadi pada waktu Zuhur kita akan ada rehat dan sambung kepada aktiviti sesi kedua. Jadi pada waktu petang pula, selepas rehat dan solat asar akan ada sesi ketiga diteruskan dengan masa untuk sesi kedua dan juga selesai ke semua sesi, maka kita akan kira pengiraan mata keseluruhan dan pada waktu malam maghrib pula akan diadakan sesi perkongsian daripada tetamu undangan dan penyampaian hadiah, sesi bergambar dan acara penutupan program. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan beralih kepada ahli yang seterusnya. Terima kasih. Saya selaku bendahari, saya telah estimate budget dan saya rasa ini adalah paling reasonable. Duit masuk, the income estimated income list. First kita akan dapat through faculty punya fund sebanyak 3,500. Next kita akan dapat through participation fees, maknanya kita ada 10 grup, satu grup kena bayar at least RM100 dan satu grup ada 10 orang. Dan kita akan dapat next adalah through sponsorship. Kita akan cari sponsor dalam ATM dan juga luar ATM, agensi-agensi lain, NGO dan sebagainya. Next kita akan guna crowdfunding sama ada online ataupun kita akan go through setiap fakulti ke apa. Next kita akan buat kerja amal iaitu car wash dan sebagainya untuk kutip dana untuk program ini. Dan kita akan tengok expense yang kita akan guna. Okay, first kita akan beli komiti punya t-shirt. Next kita akan beli participant punya t-shirt. Kemudian kita akan estimate hadiah untuk VIP sebanyak 101 per head, 100 per head. So dapat total 400. Untuk game material minimum adalah satu game adalah RM70. Untuk barang kita ada total 6 game, so total dia 420. Makanan dan minimum adalah RM10 per kepala. Kita ada sebanyak 120 orang iaitu participant dan komiti, so kita akan estimate dalam 1,200. Dan untuk hadiah pemenang pula kita ada sampai tempat ke-5. Ini adalah supaya kita dapat tarik lagi ramai orang join program ni. Dan kita juga ada hadiah untuk best pata, individu punya hadiah. So that orang akan all out untuk buat program ni. So mereka tak rasa membazir lah, dan mereka juga akan rasa kalau join pun at least dapat kan menang nombor 5 ke apa kan. Itulah sedikit sebanyak expense punya program. Next kita akan go through the next slide. Saya akan membentangkan pula tentang platform untuk pemantauan dan penilaian program kami. Platform yang kami gunakan adalah Google Form, di mana kami mengedarkan Google Form itu kepada peserta-peserta selepas program selesai melalui WhatsApp. Soalan-soalan yang ditanya adalah maklum balas mereka tentang pelaksanaan kami tentang program, dan kebanyakan soalan itu adalah tentang atribut siswa yang penting yang boleh diambil dari program. Yang dilampirkan di sini adalah tindak balas Google Form kami yang kami telah kumpul, dan di sini kami boleh melihat bahawa leadership dan team working skills, critical thinking skills dan communication skills adalah yang lebih tertempu kepada peserta-peserta kami. Jadi kita mulakan dengan leadership and team working skills dengan definisi yang diberikan di dalam slide. Kita boleh nampak bahawa memang lebih menggunakan leadership and team working skills ni kerana dalam kumpulan terdapat hierarki dan masing-masing ada peranan untuk ditunaikan supaya objektif tercapai, iaitu cuba mendapat tempat pertama untuk setiap aktiviti. Untuk kedua iaitu critical thinking dengan definisi yang diberi, kita boleh nampak lagi sekali bahawa kebanyakan aktiviti perlukan pemikiran kritikal untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam aktiviti dan untuk mendapatkan satu langkah ke hadapan dari kumpulan-kumpulan lain. Yang ketiga pula iaitu communication skills. Ia merupakan sangat tepat kerana dalam setengah aktiviti informasi perlu diberi dan perlu didapati dan diberi kepada satu peserta hingga peserta yang lain, di mana pemberian informasi yang efisien merupakan pemenang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Sebagai rumusan program ini dapat membantu untuk meningkatkan keupayaan fizikal dan mental para pelajar yang terlibat, sekaligus merapatkan hubungan silaturahim antara mereka. Aktiviti sebegini juga mampu untuk memupuk nilai-nilai kepimpinan dan atribut siswaza dalam diri pelajar UTM. Selain itu, program ini juga mampu untuk menyampaikan info tentang kepentingan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan daripada segi akademik dan co-kurikulum dalam usaha untuk mencapai status mahasiswa UTM yang cemerlang. Sekian, itu sahaja daripada kami Kumpulan 7. Terima kasih.